Perjuangan bukan hanya untuk Melayu Patani dan demokrasi menjadi tonggak pentadbiran yang dirangka. Itu yang ditekankan orang penting Pertubuhan Pembebasan Patani Bersatu Pulo pada wawancara dengan TV3. Seperti mana kehendak 40% rakyat Thailand, Pulo juga menolak konfrontasi. Kata-kata itu dilontarkan kepada wartawan Razali Awang. Lebih 40 tahun Pulo berjuang untuk kemerdekaan atau wilayah autonomi selatan Thailand. Sehingga saat ini perjuangan membebaskan hak rakyat Patani dan mengembalikan identiti serta digniti masyarakat Patani diteruskan. Dan yang saya maksudkan orang Patani di sini, majoritinya ialah Islam Melayu, tetapi perjuangan kami bukanlah terhad kepada Islam Melayu saja, bahkan Cina sebagai minoriti, Thai minoriti, mereka juga adalah rakyat petani yang mana turun-menurunnya hidup di petani. Kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Mohammad Najib Tun Razak sebelum berlepas pulang dari sidang kemuncak ASEAN di Thailand bulan lalu sedikit sebanyak bagaikan membuka ruang untuk pertubuhan yang wujud sejak 1968 itu. Apatah lagi mendapat reaksi positif Perdana Menteri Thailand Apisit Wijachiwa. Dalam temu bual dengan akhbar tempatan Thailand The Nation, Datuk Seri Mohammad Najib berkata beberapa bentuk autonomi tertentu boleh menjadi penyelesaian kepada krisis di wilayah itu. Antaranya menawarkan kebebasan tertentu termasuk pemilihan pemimpin tempatan, pekerjaan, agama dan pendidikan. Sambil mengalu-alukan kata-kata yang keluar dari mulut jiran terdekat, Kasturi mengingatkan asas kepada jalan keluar konflik berdekat. Proses penyelesaian itu seharusnya ikhlas di antara dua-dua pihak. Dan kalau boleh, dan kita harap proses penyelesaian itu berkisar kepada perkara asal, perkara sejarah, bukan sekadar berkisar kepada pembangunan dan keadilan. Kerana isu petani bukanlah isu keadilan dan pembangunan. Bahkan isu petani adalah isu penjajahan, penindasan dan identiti dan dignity yang saya telah sebut tadi. Pulo tambahnya terbuka untuk mendengar tawaran Bangkok. Namun ia melihat rundingan akan lebih bermanfaat jika dikendalikan orang tengah atau pihak ketiga. Untuk itu, Pulo memang mengalu-alukan peranan Kuala Lumpur. Kita Pulo sedia membincang. Bukan arti kita sedia menerima. Kita sedia membincang apa saja tawaran daripada pihak Thai. Whether is autonomy, federation dan lain-lain. Yang penting isi, contents itu apa dia. Kelimah kemerdekaan, kelimah autonomi dan lain-lain lagi itu memanglah penting. Ikuti sambungan wawancara khas dengan naib Presiden Pulo ini esok. Razali Awang, TV3. Bertemu kembali. Perbincangan proses damai dan pemberian hak-hak tertentu di selatan Thai perlu membabitkan semua pihak bersengketa. Selain Pertubuhan Pembebasan Patani Bersatu atau Pulo, penyertaan kumpulan pemisah lain seperti Barisan Revolusi Nasional BRN dan Barisan Islam Pembebasan Patani BIPP penentu proses berkenaan menjadi kenyataan. Ia diakui sendiri orang kanan Pulo, Kasturi Mahkota, kepada wartawan Razali Awang pandangan itu disuarakan. Selaku kumpulan pemisah utama, Pulo mengakui telah menggerakkan usaha kara itu. Matlamatnya kembali bersatu demi kemakmuran 5 juta penduduk Melayu Patani. Namun begitu, tiada tempoh masa khusus ditetapkan. Pulo tetap yakin bahawa penyelesaian ini harus dilebat semua pihak. Pulo tidak pernah pun bertakabur di dalam soal ini, kata dengan Pulo saja dapat menyelesaikan masalah ini. Khusus secara peribadi saya sendiri, saya cuba memindahkan minda orang-orang petani tanpa bersatu, tanpa berpakat, maka kita seolah-olah melaung supaya penjajahan itu akan berterusan. Jika proses perpaduan menjadi kenyataan,
Kasturi yakin usaha damai dan tuntutan mereka selama ini akan menjadi lebih mudah. Namun begitu, segalanya bergantung kepada intipati perbincangan daripada pihak kerajaan Thailand. Ia perlu diperhalusi khususnya yang membabitkan perkara pokok seperti agama, bahasa dan budaya penduduk Melayu. Ia juga tidak perlu disempitkan dengan tuntutan kemerdekaan ataupun pemberian kuasa autonomi semata-mata. Paling penting, Puluh mahukan pendapat majoriti penduduk di 3 wilayah terbabit diambil kira sebelum sebarang keputusan dibuat. Soal autonomi saya tidak boleh menjawabkan whether kita terima ataupun kita tidak terima. Kerana saya sendiri sekarang cukup aktif untuk mendapatkan satu cadangan kebangsaan. Penyelesaian kebangsaan. Bukan sekadar penyelesaian dari Polo. Bahkan penyelesaian kebangsaan yang melibatkan gerakan-gerakan yang lain, yang melibatkan rakyat-rakyat petani, wakil-wakil dari petani. Laporan seterusnya akan melihat sejauh mana penerimaan Puluh oleh rakyat Thailand dan mengapa rundingan damai memerlukan campur tangan antarabangsa. Razali Awang, TV3. Dan siang tadi, isu otonomi wilayah selatan bergema di Dewan Parlimen Thailand. Sidang Dewan dimaklumkan kerajaan menolak sama sekali idea penubuhan wilayah otonomi bagi Yala, Patani dan Narathiwat. Menjawab kepada soalan oleh Ahli Parlimen Narathiwat Wan Mahadi Wan Daud, Perdana Menteri Apisit Weccaciwa berkata ia bukan penyelesaian kepada masalah sedia ada. Beliau juga percaya rakannya di Kuala Lumpur faham bahawa pergolakan di selatan Thailand adalah masalah dalaman negara itu. Apisit sehubungan itu masih optimis hanya pembangunan dan keadilan dapat melenyapkan keganasan di wilayah selatan itu. Pertubuhan Pembebasan Patani Bersatu Pulau percaya proses damai dan pemberian hak-hak tertentu di selatan Thai boleh dicapai secara aman. Namun jika Bangkok masih dengan pendirian asal, Pulau tiada pilihan melainkan terus mengangkat senjata. Dan menyedari tidak mampu melestari perkara itu sendirian, Pulau mahukan pembabitan pihak ketiga termasuk masyarakat antarabangsa. Tidak terkecuali pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan pandangan umum rakyat Thailand. Kepada Razali Awang, harapan itu disuarakan. Naib Presiden Pulau Kasturi Mahkota mengakui isu Melayu Patani perlu diselesaikan dengan pendekatan bijak. Bangkok katanya perlu mengiktiraf penyakit sedia ada. Kenyataan Perdana Menteri Apisit Weccaciwa pada sidang Parlimen semalam menjawab persoalan Pulau sebelum ini mengapa sehingga saat ini tiada undangan untuk berunding. Kata Muktamar Bangkok, tiada autonomi untuk 3 wilayah selatan Thai. Dan pemimpin muda itu nekat meneruskan program pembangunan selain usaha menegakkan keadilan yang dianggapnya jalan keluar kepada konflik di selatan. Ini sengaja dibuat oleh pihak Thai supaya kita melupakan isu awal. Tak ada orang petani yang mati tanpa makanan. Tak ada orang petani yang tak milik rumah. Tak macam di negara-negara yang miskin lain. Orang petani, walaupun tidak ada bantuan, peluang daripada pihak kerajaan, orang petani bisa hidup sendiri. Lantas tegas Kasturi, pembangunan dan keadilan tidak dapat menyelesaikan masalah. Sebaliknya, kebangkitan akan berterusan. Sedangkan Pulau kini cuba mengubah pendekatannya daripada menggunakan senjata kepada dialog. Saya rasa orang Thai atau orang Siam, dia lebih mendengar kalau orang Siam itu bercakap sendiri. Kalau saya, memang dia agak seteru saya bercakap. Memanglah saya cakap, dia faham kata, ini lawan dia. Apa saya cakap, susah nak diterimakan. Tapi kalau orang Thai sendiri yang bercakap, maka senang bagi dia menerima. Maka ke arah itulah yang kita akan cuba usaha. Dan memang dah berjalan. Bagi Pulau, tuntutan yang diperjuangkan selama ini adalah jelas. Cuma bagi merealisasikannya ke meja rundingan, ia memerlukan pembabitan pihak ketiga. Satu perkara yang penting untuk mendapatkan sokongan daripada luar, komuniti luar, dalam segi kita kata sokongan moral support dan sebagainya. Kerana kita yakin dengan tindakan luar dapat juga menyelesaikan masalah petani. Bukan saja dengan kekuatan dalam. Bahkan kemungkinan juga dengan kekuatan sokongan apapun tindakan pihak luar terhadap Thai untuk menyelesaikan masalah ini
kemungkinan lebih besar daripada kekuatan bersenjata lagi. Razali Awang, TV3.